Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi bersama Cikgu Sharifah Azia, Guru Cemerlang Sains Sekolah Kebangsaan Sena, Perlis. Okey, kali ini kita bersama program Perlis Online Teaching. Okey, slot cikgu untuk hari ini. Sebelum kita bermula, jom kita sama-sama tonton sedutan klip video ini. She's temperamental, watch out! Okey, alright. Kita dah tonton betapa hebatnya seekor King Kong. Okey, dia diikat dengan rantai besi, okey, dia rentap, dia baling, dia lambung, dia lawan dengan T-Rex. T-Rex ke tu? Dia lawan dengan raksasa apa semua kan? Dan akhirnya dia menang. Rasa-rasanya lah, kenapa dia mampu berbuat demikian? Ini soalan cikgu yang pertama lah, berdasarkan apa yang kita perhatikan sebentar tadi. Ada siapa-siapa nak jawab? Kalau daripada Google Meet. Yang nak jawab boleh on mic. Kenapa King Kong mampu berbuat demikian? Kalau kamu tak nak cakap, kamu boleh type dekat tepi tu macam biasalah. Ada siapa-siapa nak beritahu? Bagaimanakah atau kenapakah King Kong mampu untuk berbuat demikian? Okey, Nurul Hasni, badan dia lebih kuat. Betul kan? Okey, kalau kuatlah, tentu dia mampu nak angkat macam-macam benda yang berat-berat, okey, mampu nak baling, nak himbau ke sana ke sini, okey, angkat kereta macam dia angkat biji kacang je kan. Okey, tu sebabnya adalah kerana dia kuat. Okey, kekuatan seekor haiwan ataupun kita lebih spesifik kepada kekuatan seekor King Kong kita boleh nampak melalui video tadi. Okey, sebenarnya untuk hari ini, okey, kita nak tengok selain daripada King Kong ni lah kan, bagaimana kita menguji kekuatan sesuatu benda yang lain. Okey inilah topik kita sebenarnya hari ini, iaitu kekuatan struktur binaan. Tajuk sains tahun 5. Okey, kamu boleh ambil buku teks sains kamu tahun 5 muka surat 206. Okey, kita cuba hari ini untuk kita habiskan topik kekuatan. Alright? Okey. So, semua ready dengan buku teks. Okay, kita akan tengok tentang kekuatan struktur binaan. Kalau kita tengok King Kong tadi, okay, kekuatan dia kita boleh nampak dari segi kebolehan dia nak angkat-angkat benda, barang semua tu kan. Okay, bagaimana kalau kita nak tengok pula sesuatu binaan itu kuat, kukuh atau tidak? Okay, alright. Untuk subtopik ini, okey, kamu boleh lihat standard kandungan bermaksud apa yang perlu kamu kuasai untuk topik ini. 12.1.1 kamu mesti boleh memberi contoh suatu struktur yang kuat dan stabil melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Okey, 12.1.3 mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan, iaitu jenis bahan dan bentuk struktur. Okey, ini fokus kita untuk hari ini. Dan standard prestasi maksudnya PBD ini kan, okey, tahap penguasaan kamu untuk subtopik ini.
Okey, cikgu fokuskan dua je, TP1 dengan TP2. Okey, yang pertama TP1. Untuk mencapai TP1, kamu mesti boleh menyatakan contoh struktur binaan yang kuat dan stabil. Tapi hari ini kita fokuskan contoh struktur binaan yang kuat. Okay? So kalau kamu pada akhir pembelajaran kita, kamu boleh menyatakan contoh struktur binaan yang kuat, maka kamu dah mencapai TP1. Okay? TP2 tinggi lagi. Okay? Kamu boleh menentukan faktor yang mempengaruhi kestabilan dan kekuatan binaan. Untuk kali ini, faktor kekuatan binaan. Okay. So, seperti biasa, setiap kali apa yang kita belajar, mula-mula mesti kita kena tahu maksud dia kan? Okey. Jadi, apakah maksud kekuatan struktur binaan? Benda ni kena tahu dulu sebab dia akan memberi idea kepada kita tentang apa yang kita akan belajar. Okey. Dan kita akan lebih fokus tentang benda ni. Alright. So, maksud kekuatan struktur binaan ialah kebolehan sesuatu struktur menampung beban yang banyak, tahan lama dan tidak mudah runtuh. So, keyword dia dekat sini okey. Kita dalam topik yang besar ini kita ada dua. Pertama kita ada kekuatan, kedua kita ada kestabilan. Untuk hari ini tentang kekuatan. Jadi bila kamu menjawab soalan-soalan latihan ataupun ujian, jika ada saja kata kunci menampung beban, maka itu adalah tentang kekuatan. Okey, so maksud kita dah tahu kebolehan sesuatu struktur untuk menampung beban yang banyak, tahan lama dan tidak mudah runtuh ataupun roboh. Okey, so apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan struktur binaan? Kamu boleh rujuk buku teks kamu untuk membantu kamu lebih memahami. Okey. So cikgu ambil yang pertama. Faktor yang pertama ialah jenis bahan. So kalau kita tengok bangunan-bangunan ataupun binaan-binaan dekat dalam Malaysia dan seluruh dunia ni, dia menggunakan pelbagai jenis bahan yang berbeza. Alright? So antaranya ialah konkrit. Apa benda konkrit tu? Okey, konkrit sebenarnya ialah campuran simen, okey, batu-batu halus dan juga pasir. Alright. Okey, ia adalah sangat kukuh, okey, tidak mudah terbakar, tidak berkarat ataupun mereput dan dia boleh dibentuk. Kita pernah tengok orang bancuh simen kan? Okey, simen konkrit tu, dia dalam bentuk cecair. Lepas tu dia tuang dekat dalam acuan-acuan dia kan? Itu maksud boleh dibentuk. Okey. Selain itu kita ada jenis bahan iaitu besi. Okey, pernah nampak? Besi ni adalah sejenis bahan yang kuat, okey, dan biasanya dia digunakan sebagai tulang rangka untuk bangunan ataupun jambatan dan binaan-binaan yang lain. Kalau kamu perasan cuba kamu tengok dalam gambar tu. Okey, setiap kali sebelum satu bangunan dibina ataupun satu struktur dibina, kan, dia mesti akan pacakkan besi, betul tak? Itu yang cikgu maksudkan dengan tulang rangka untuk bangunan. Dia pacakkan besi dulu, lepas tu baru dia letak konkrit. Okey. Okey, selain tu kita ada plastik. Okey, bahan plastik pun ada juga digunakan sebagai salah satu bahan untuk membina sesuatu struktur binaan. Okey, kenapa? Pertama, kerana dia ringan. Okey, kedua, dia kuat. Kuat ni mesti tebal lah, jangan yang nipis. Okey? Alright, dan juga mudah dibentuk. Kamu boleh lihat contoh gambar tu. Itu antara struktur binaan yang menggunakan bahan plastik sebagai bahan untuk membinanya. Okey. Selain itu, kayu. Ini dah memang sinonim dengan kita Alright? Kayu ni kalau kita perasan, okay, ada banyak bangunan-bangunan lama yang dah berkurun-kurun atau turun-temurun, okay, dibina menggunakan kayu dan dia masih kukuh sehingga sekarang. Okay, kenapa kayu digunakan sebagai salah satu daripada bahan binaan? Pertama, kerana dia tahan lama, okay, dia teguh dan dia keras. Tapi setiap bahan tu dia mesti ada kelebihan dan kelemahan dia. Jadi kita tahu kalau kayu ni dia boleh reput dan juga dimakan oleh anai. So sekali saja dah dimakan oleh anak-anak maka struktur dia dah kurang kuat. Itu adalah kelemahan untuk kayu. Selain tu
kita juga gunakan kaca sebagai salah satu bahan untuk membina binaan. Okey. Ada kaca yang lut sinar, okey, lut cahaya dan legap. Ada yang tebal, ada yang nipis. Okey, semuanya bergantung kepada kegunaan. Tengok gambar, okey, ada yang gunakan sebagai tingkap, ada yang gunakan sebagai pintu, okey, sliding door apa semua tu dan macam-macam lagi. Okey. Jadi, King Kong pun bertanya, bahan mana yang paling kuat macam saya? Rasa-rasa kamulah antara semua-semua bahan yang kita sebutkan tadi kan? Kan? Bahan mana yang paling kuat? Okey, tadi cikgu dah sebut kayu, kaca, besi, konkrit, apa lagi? Okey, so ada 5 kan kat situ. Jadi siapa-siapa boleh bagi tahu dekat cikgu? Okey, rasa-rasa kamulah jenis bahan mana yang paling kuat antara kelima-lima tersebut? Ada yang nak cuba jawab? Ya. Konkrit. Ya? Siapa nak cuba? Lagi sekali? Okey, kat sini kita ada Nurul Hasni, Lightning Snake Official. Amboi, ni mesti ID gamers ni. Okey. Nur Azia Muhammad Noor. Semua tu, okey. Nur Azwal Kila. Okey, Zarif, Sharifah Shifaniza. Okey, semua jawab konkrit. Okey, setuju ke? Semua yang lain? Adakah konkrit paling kuat? Kita tengok. Ada tak cikgu letak kat sini? Kita nak kena uji dulu. Alright? Sebenarnya dalam semua-semua tu, bahan ataupun binaan yang menggunakan konkrit memang paling kuat. Okey, bagus untuk semua yang menjawab konkrit. Kenapa tahu? Sebab dalam konkrit ada besi. Kan? Tadi kan ada kan kita nampak besi sebagai tulang rangka untuk setiap bangunan konkrit. Jadi gabungan kedua-dua besi dan konkrit adalah paling kuat. Tu kena ingat Okey, alright. Dalam buku teks untuk topik kekuatan, kita ada 2 eksperimen. So eksperimen ni kamu kena faham, okey, dan kamu kena ingat. Kamu boleh buka muka surat 207. Okey. Eksperimen yang pertama dia dah bagi penyataan masalah tau. Okey, bagaimanakah jenis bahan mempengaruhi kekuatan binaan? Okey, jenis bahan. Sekarang ni dia fokuskan jenis bahan. Kamu boleh baca dia punya dialog. Okey, murid-murid ni dia tengok model-model rumah ni cantik. Yang mana yang paling kuat? Okey, so pakat teka lah. Oh, yang ni kuat, yang tu kuat, yang ni tak. Jadi untuk memastikan bahan mana yang paling kuat, tentulah kita kena jalankan eksperimen. Jalankan eksperimen untuk mengenal pasti dan membuat kesimpulan bahan mana yang paling kuat. Okey. Buka buku teks kamu, muka surat 208. Okey. Eksperimen yang pertama. Okey, dia bagi kat situ baca dialog dia. Sekarang kita ada 3 jenis bahan di sini. Kita ada cardboard, plastik, kayu. Okey. Bagaimana nak uji kekuatan setiap bahan tersebut? Kamu boleh tengok gambar Okey. Dia malarkan saiz dan ketebalan bahan. Okey, lepas tu dia letakkan bahan tu di atas tungku kaki 3 dan digantungkan beban. Kalau dekat sini, semua jenis bahan tu digantungkan 300 gram beban. Dan dia tengok yang mana yang tak patah, maknanya yang itulah yang lebih kuat. Okey, so kamu faham eksperimen ni? Cuma sekarang ni, ini adalah cikgu zoom gambar dia. Ini adalah susunan radas dia. Kamu boleh nampak tungku kaki 3, kamu boleh nampak beban dan kamu boleh nampak jenis bahan dalam bentuk rod yang diletakkan di atas tu. Okey, so digantung dengan benang, beban-beban di bawah. Alright. Cikgu ubah suai sedikit eksperimen ini, okey, supaya kamu nampak dengan lebih jelas, supaya kita boleh mengukur dengan lebih tepat. Okey? Kamu nampak Raja? Okey, kita ada jenis bahan plastik, jenis bahan kayu, jenis bahan besi. Okey, susunan radas sama macam tadi. Cuma sekarang ni, kalau perasan, okey, yang pertama tu jisim beban ditampung 10 gram. Maksudnya, lepas saja kita gantungkan beban seberat 10 gram, rod plastik dia patah.
Okey, kamu faham yang tu kan? Okey. Seterusnya kita guna pula rod kayu, okey, dan kita gantungkan. Okey, 10 gram dia masih okey. Lepas tu kita gantung pula, tambah lagi satu, dia dah jadi 20 gram. Okey, 20 gram lepas tu dia patah. Itu maksudnya rod kayu dia mampu menampung jisim beban sebanyak 20 gram. Okey, faham situ? Okey. Seterusnya kita gantikan dengan besi. Okey, rod besi. Ingat, sama tebal, sama saiz. Gantung kan beban, okey, 10 gram, okey. 20 gram, okey. 30 gram, prak dia patah. Okey, maksudnya 30 gram saja yang mampu ditampung. Okey, so kamu dah faham eksperimen belum? Okey, ingat, apa-apa pun sebelum kita nak menjawab apa-apa soalan, ataupun menjalankan eksperimen, kita kena kenal pasti dulu tujuan, kenapa kita jalankan eksperimen tersebut. Dan lepas tu cari pemboleh ubah, kita kena tetapkan apakah PM, apakah PB, apakah PUMA, iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan supaya eksperimen ini adil. Jadi sila lihat, okey, semua tolong lihat gambar yang cikgu paparkan di sini. Alright. Kita ada dua maklumat, betul tak? Okey, semua yang lain nampak Okey, kita ada dua maklumat. Pertama, jisim beban ditampung. Yang kedua, jenis bahan. Di sini cikgu nak minta kamu, okey, kenal pasti yang manakah pemboleh ubah dimanipulasi dan yang mana satukah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, recall balik apa yang dah pernah kita belajar. Okey, konsep PM dan PB ni. PM adalah satu benda yang berbeza dari awal eksperimen. Sebelum kita mulakan eksperimen, benda tu memang dah berbeza. Dan dia akan mempengaruhi keputusan. Manakala PB, pemboleh ubah bergerak balas pula adalah keputusan. Yang mana selepas kita jalankan eksperimen tu, baru kita dapat dia. Alright? So, antara dua ni, antara jenis bahan dengan jisim beban ditampung, yang mana satu PM dan yang mana satu PB. Cikgu mudah aja. Paling senang adalah kita cari PB dulu. Sebab kita tahu benda tu kemudian kita dapat dan benda tu kita rekodkan, kita catatkan. Lepas kita perhati, kita catat. Okay, so itu adalah PB. So, ada siapa-siapa boleh jawab? Okay, cikgu bagi masa 30 saat lah untuk nak berikan. Okay, kalau siapa nak jawab secara lisan, boleh on mic. Okay, untuk siapa yang nak jawab di chat room pun boleh. Okay, sila. Yang mana PM, yang mana PB? Cepat. Ingat, PM mesti dari awal berbeza mempengaruhi keputusan. Okay? PB kita dapat kemudian. Lepas kita jalankan eksperimen. Okay. Ada siapa nak cuba jawab? Takkan tak ada siapa nak cuba kot. Okey. Ada yang dah cuba jawab? Alright. Zarif, Sharifah Shifaniza. Okey, jenis bahan. Hak tu PM ke PB tu? Tak dinyatakan. Nurul Hasni kata PM dia jenis bahan. Okey, Izdamia. Jenis bahan juga PM. Aisyah Safia, PM pun jenis bahan. Okey, kebanyakannya kata PM adalah jenis bahan. Okey, tak apa. Sekarang ni, kalau dah kamu kata PM tu jenis bahan, so apa PB dia? Okey, ada siapa-siapa boleh nyatakan? Atau confident PB dia apa? Cuba. Tapi kena ingat jawapan kita mesti lengkap. Okey, kalau dalam data dah diberi dengan lengkap, maka wajib kita menjawab dengan lengkap. Dan kalau data diberi tu tak lengkap, itu tanggungjawab kita untuk melengkapkan tajuk tersebut. Okey. PB mana PB? PB?
Come on, come on. PM dah ada? Tapi cikgu tak bagi tahu lagi betul ke salah ni. Ha. Okey, yang mana PB? Keputusan. Okey, dah ada jawapan tu. Okey, lightning snake. Apa nama kamu sebenarnya ya? Okey, PM jenis bahan, PB jisim beban ditampung. Tinjau gaming ni Faris, murid cikgu. Okey, PB jisim beban. Adakah jawapan kamu itu lengkap Faris? Richard? Okey, cikgu pesan dah tadi, jawapan kalau data dia dah bagi lengkap, kita jangan nak pendek-pendekkan. Kita kena tulis dengan lengkap. Alright Muhammad Lutfi, jisim beban ditampung. Okey, Adam Iskandar sama. Okey, Zarif, jisim beban juga. Lengkap ke? Syasha Izzati, jisim beban ditampung. Okey, Nurul Hasni sama. Damia sama. Aryan sama. Okey, Zarif dia dah buat pembetulan. Okey, so sekarang kita tengok. Okey, PB. Betul. Keputusan. Selepas kita gantungkan beban, okey, baru kita nampak berapa banyak beban yang dapat ditampung lepas tu bahan tu patah. So benda tu kemudian lepas kita gantung beban baru kita tahu. Maka itu adalah PB, pemboleh ubah bergerak balas. Manakala PM, benda yang menyebabkan keputusan itu berbeza adalah jenis bahan. Yang mana jenis bahan memang berbeza dari awal. Okey, kita dah ada plastik, kayu dengan besi daripada awal memang berbeza. Maka itu adalah PM. Okey Alright. Recall balik, pemboleh ubah dimanipulasi adalah jenis bahan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, jisim beban ditampung ataupun jisim beban yang dapat ditampung. Kalau kamu sekadar menyatakan jisim beban, jawapan kamu tak lengkap tau. Kamu akan hilang markah dekat situ. So ingat pesanan cikgu betul-betul Okey, bila data dia dah bagi lengkap, maka kita wajib jawab dengan lengkap. Tapi kalau tak lengkap pun, itu tanggungjawab kita untuk memberi jawapan dengan lengkap. Pastikan ada parameter dan pastikan ada objek. Alright. Dan apakah PUMA ataupun pemboleh ubah yang dimalarkan di sini? Kalau tadi kamu tengok dialog murid-murid tu kan, kita dah nampak apa yang dimalarkan. Okey, antaranya iaitu saiz bahan. Okey, saiz kena sama, dia tak boleh ada yang besar, ada yang kecil. Okey, begitu juga dengan ketebalan. Okey, ketebalan kena sama, tak boleh ada yang tebal, ada yang nipis kerana itu akan mengganggu eksperimen dan ia akan menjadi tidak adil. Okey, so clear yang ni Okey, PM, PB dah dapat. Bila saja kita dapat mengenal pasti PM, PB dengan betul, okey, barulah kita boleh membuat pemerhatian. Ni dia. Okay, King Kong kata aku perhati je kau. Okay, sama macam kita. Bila kita menjalankan eksperimen, kita akan perhati je apa berlaku pada objek-objek yang kita jalankan penyiasatan tersebut. Jadi, siapa nak cuba untuk buat pemerhatian berdasarkan maklumat yang dah kita dapat? Okay, cikgu macam biasa, setiap kali saja bila kita nak jawab soalan pemerhatian kan, cikgu akan tanya, ayat tentang apa? PM ke PB? Siapa boleh jawab? PM ke PB? PB. Okey, ada yang jawab. Alright, ya, betul. Bagus. Okey, PB. Ayat tentang PB. Sebenarnya pemerhatian ni cara memang mudah sangat kita nak jawab. Alright? Cuma dia ada dua. Satu PB corak, satu lagi PB banding. Okey, PB corak, kita salin PB, kita bagi corak, bertambah atau berkurang. Ataupun tiada perubahan. Okey, itu kalau kita hanya menggunakan satu objek sahaja. Tetapi kalau kita nampak objek ada banyak, tambah-tambah pula dia labelkan A ke B, C macam tu, maka kita wajib gunakan cara yang satu lagi iaitu PB dan kita bandingkan. Wajib. So sekarang ini kita nak jawab macam mana untuk soalan pemerhatian. Adakah kamu nak buat PB corak atau PB banding? Siapa nak jawab? Nak dengar tu. PB corak ke PB banding? On mic. PB banding. Okey, kenapa PB banding? Kenapa PB banding? Sebab jisim dia tak sama.
Okey, jisim tak sama. Lepas tu ada berapa objek dia guna ni? 3. Okey. So dia ada 3 objek ataupun 3 bahan berbeza. Walaupun dia tak labelkan A, B, C, P, Q, R apa semua, tapi kita tahu. Kita ada 3 bahan berbeza. Okey, kita ada plastik, kayu dengan besi. So benda yang berbeza maksudnya pemerhatian kita kena banding. Okey, bagus. Alright. So sekarang tahu dah PB banding. Okey, cikgu nak siapa-siapa cuba untuk buat pemerhatian. Okey, PB dah ada. Salin saja tajuk PB tu. Lepas tu pilih satu. Sama ada nak cakap tentang plastik ataupun kamu nak cakap tentang besi. Pilih antara dua tu. Jangan ambil yang tengah-tengah sebab kalau yang tengah-tengah kita susah untuk membuat ayat. Okey? Ada siapa nak cuba? Ada tak lisan ataupun nak tulis? Type boleh. Seminit. Ke nak cuba jawab lisan pun tak ada masalah. Jadi kalau kita dah tahu teknik menjawab, kan? Laju je benda ni. Tapi syarat dia, ayat lengkap, ada perbandingan dan pastikan penggunaan perkataan kita tu kena betul. Okey? Ada siapa nak cuba? Cikgu nak tunggu ni. Okey. Kita ada, alright. Nur Azian Muhammad Nur. Jisim beban ditampung yang menggunakan besi ialah paling kuat. Adakah itu pemerhatian? Fikirkan dulu. Tak apa, kita tunggu jawapan kawan-kawan yang lain. Okay? Jisim ni macam mana kita nak bandingkan jisim? Macam kalau saiz kita nampak, hak ni kecil, yang ni besar. So kita boleh cakap lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau jisim ni macam mana? Kalau macam kita nampak pokok tu, satu tinggi, satu rendah. So kita boleh bandingkan dengan cara pokok A lebih tinggi berbanding pokok B. Ataupun pokok B lebih rendah berbanding pokok A. Tapi kalau yang ni jisim. Macam mana kita nak bandingkan jisim? Cuba cari satu perkataan yang tepat. Ada yang lain nak cuba cepat? Okey, Nurul Hasni jawab. Jisim beban ditampung menggunakan besi paling kuat. Adakah itu membandingkan jisim? Jawapan dua-dua ni sama, dia menggunakan paling kuat. Okey, kita cuba lagi. Kita cuba. Siapa lagi nak cuba? Okey. Zarif. Jisim beban ditampung oleh besi ialah yang paling banyak. Okey, di sini jisim paling banyak dia membawa maksud paling berat lah, kan? Okey, so jawapan Zarif diterima. Okey, bagus. Okey, ada lagi? Maybe nak bagi jawapan yang lebih tepat penggunaan perkataan tu? Cikgu tunggu satu lagi jawapan. Okey, Zarif. Okey, bagus. Azian dengan Nurul Hasni, cikgu sebutkan nama yang ada kat sini lah ya. Okey, kamu boleh tukarkan perkataan kuat tu dengan perkataan yang lain. So, jawapan ini kurang tepat. Okey, kamu betulkan ya. Okey. Ada lagi nak cuba? Lebih kurang dengan jawapan Zarif tu. Okey. Semakin bertambah jisim beban ditampung, maka jenis bahan yang digunakan adalah besi berbanding jisim yang digunakan oleh jenis bahan plastik. Jawapan ni, lari dah ni. Okey, lari daripada cara dia. Okey, kalau dah ada semakin bertambah jisim beban tu, dia dah cara yang lain tau. Kita sambung setakat yang kita berhenti tadi. Okey, pemerhatian kita adalah jisim beban yang ditampung oleh besi paling berat. Okey, so kita nampak di situ. Kalau kita gunakan plastik, dia lawanlah kepada paling berat. Okey, contoh, okey, jisim beban yang ditampung oleh plastik paling ringan ataupun paling sedikit. Alright ya, itu pemerhatian. Bila dah kita buat pemerhatian, okey, tentulah kita nak tahu kenapa. Kenapa jadi macam tu? Okey, kenapa besi boleh tampung paling banyak beban? Okey, ini adalah cara untuk menjawab inference pula. So, kenapa jadi macam tu? Kita fikirkan. Sebenarnya inference ni adalah benda yang tersirat.
Okay. Benda tu dia tak nyatakan dengan jelas tapi kita tahu. Okay. Dan kebanyakan yang sangkut nak jawab inference sebab dia tak faham buat eksperimen tu, dia tak tahu pun topik. So cikgu bagi kat sini, okay, tips untuk menjawab soalan inference adalah dengan menggunakan topik. Jadi topik kita hari ini adalah tentang kekuatan. Kata akar adalah kuat. Jadi kamu gunakan perkataan kuat ataupun kukuh sebagai poin untuk kamu jawab soalan inference. Tapi jangan lupa, okay, bila pemerhatian kita bandingkan, maka inference pun kita wajib bandingkan kerana kita tahu ada 3 bahan yang berbeza di situ. Dan bila kita menceritakan tentang besi dalam pemerhatian kita, maka inference pun kita kena bagi tahu tentang besi. Okey, siapa nak cuba jawab soalan inference boleh cuba untuk jawab. Ada yang dah beri jawapan dah sebab masa technical problem tadi cikgu dah suruh cuba untuk jawab soalan inference. Jadi cikgu terus bacakan Okey. Kerana ia diperbuat daripada besi. Soalan kan, inference ni, kenapa besi boleh tampung paling banyak beban? Kerana dia diperbuat daripada besi. Adakah itu menjawab soalan? Kenapa kamu nama Ali? Kerana saya nama Ali. Ada yang nak kena jentik dengan cikgu kan? Betul tak? Sekarang ni, kenapa besi boleh menampung paling banyak beban? So, kena cakap sesuatu yang di sebalik tu. Dan ingat, topik kita adalah tentang kekuatan. Okey. Cikgu cuba baca dulu. Kerana besi paling kuat berbanding kayu dan plastik. Okey, Nurul Hasni. Jisim beban dapat ditampung menggunakan besi kerana ia bahan yang lebih kuat berbanding plastik dan kayu. Okey. Kita tak perlu nak tulis pemerhatian dulu Okey, kalaulah dalam UPSR ke, ujian-ujian ke, cikgu kamu akan mula melihat jawapan inference bermula dengan kerana. Jadi kita tak perlu buang masa untuk menyalin semula pemerhatian kita. Okey, kita teruskan dengan kerana. Kenapa besi boleh menampung paling banyak beban? Okey, so kita gunakan kata kunci ataupun poin kuat ataupun kukuh dan kena banding. Jadi kenapa besi dapat menampung paling banyak beban? Kita tengok sini kerana besi paling kuat. Alright, simple je. Kalau nak kata kerana besi paling kuat berbanding plastik dan kayu pun betul. Okay. Kerana besi lebih kuat berbanding plastik dan kayu pun betul. Okay. Dan kalau kamu gunakan plastik tadi, kerana plastik paling kurang kuat. Boleh faham di situ Baik, kita teruskan. Lepas kita buat pemerhatian, kita buat inference. Sudah pastilah kita buat kesimpulan. Ingat balik tujuan kita menjalankan eksperimen. Penyataan masalah kita tadi, jenis bahan mana yang paling kuat. So, poin kita, tujuan kita, matlamat kita adalah untuk mengenal pasti jenis bahan mana yang paling kuat berdasarkan eksperimen kita. Jadi, bagaimana nak buat kesimpulan? Okey, King Kong ini dengan confidentnya, dia kata kesimpulannya saya memang kacak bergaya. Adakah kamu seconfident itu? Mari kita tengok bagaimana kamu membuat kesimpulan untuk eksperimen ini. Kalau dulu kan, kita dah biasa sebenarnya dengan teknik menjawab untuk soalan kesimpulan hubungan dengan hipotesis. Kan, iaitu corak PM, corak PB ataupun jika PM corak maka PB corak. Sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk memudahkan kamu menjawab soalan kesimpulan, hipotesis ataupun hubungan. Tapi di sini, adakah sesuai untuk kita gunakan semakin corak PM, semakin corak PB? Kita perhatikan sekali lagi, kita punya PM kita, pemboleh ubah dimanipulasi kita adalah jenis bahan. So jenis bahan, boleh ke semakin bertambah jenis bahan, sesuai ke tidak? Tak sesuai kan? Jika jenis bahan semakin bertambah, tak sesuai, betul tak? Jadi macam mana cara untuk kita menjawab soalan kesimpulan di sini?
Ini cikgu berikan satu lagi cara untuk menjawab kesimpulan yang mana cara ini diterima dalam UPSR, dalam ujian-ujian. Di mana kita panggil sebagai kesimpulan berbentuk fakta ataupun berbunyi seperti pemerhatian. Boleh tengok, boleh jadikan contoh. Alright. Ke ada yang nak cuba? Cikgu tahu dah, kalau cikgu minta kamu jawab, mesti kamu akan cuba jawab semakin bertambah jenis bahan. Tapi benda tu tak sesuai jadi kita cari sekejap. Dalam semua-semua bahan yang mana paling kuat, nyatakan saja benda tu. Ada siapa-siapa nak cuba tak? Just bagi tahu je. Sebab tujuan kita nak pastikan jenis bahan mana yang paling kuat. So kita dah dapat daripada eksperimen kita tadi. Jadi teruskanlah, nyatakan yang mana paling kuat. Senang kan? Ada yang nak cuba? Maybe ada yang nak on mic untuk jawab? Siapa nak cuba? Jika bahan yang digunakan lebih, maka jisim yang dapat ditampung lebih banyak. Nampak tak kat sini? Apa bahan yang guna lebih? Kan bahan tu sama je. Betul tak? Bahan sama saiz, sama tebal, maknanya dia sama banyak je. Satu. So kita tak boleh buat bertambah berkurang kat sini. Tak apa, nice try. Siapa lagi nak cuba? Boleh? Cikgu bagi satu lagi untuk siapa yang nak cuba. Lepas ni cikgu terus bagi jawapan. Sebab kita ada lagi satu faktor yang kita nak buat eksperimen. Ada tak murid SK Sena di sini? Ni satu kelainan Kalau biasa kita guna corak PM, corak PB kan. Kalau macam Lima Arif SK Sena, dia belajar DLP in English as the MV trend, RV trend. So this is another way to answer conclusion. So you have to find what is the correct way to answer conclusion here. Kita tak sempat nak jawab. Kita tak sempat nak belajar untuk topik ni Jadi hari ni kita cubalah untuk habiskan topik kekuatan ni. Tengok tak ada yang cuba pun. Alright, cikgu terus bagi jawapan. Inilah jawapan dia. Kesimpulan fakta berbentuk pemerhatian dan disokong dengan PB. Besi ialah jenis bahan yang paling kuat. Titik. Itu pun dah cukup sebenarnya. Tapi adalah lebih baik kalau kita punya kesimpulan itu disokong dengan PB. Kerana dapat menampung paling banyak beban. PB tadi adalah jisim beban yang dapat ditampung kan. Jadi kita tuliskan dua-dua. Daripada eksperimen kita dapat simpulkan di sini bahawa besi paling kuat. So itulah jawapan untuk kesimpulan kita. Besi paling kuat. Kamu clear yang ni? Cikgu harap kamu clear. Kamu boleh jadikan ini sebagai contoh untuk kamu menjawab soalan kesimpulan untuk tajuk ini. Dan kalau ada apa-apa eksperimen yang gunakan pemboleh ubah dia jenis-jenis macam tu, kita boleh buat macam ni. Alright? Seterusnya, kita tengok faktor kekuatan binaan yang kedua, iaitu bentuk struktur. Apa maksud bentuk struktur? Kalau kita perasan sepanjang hidup kita ni, kita dah tengok pelbagai jenis binaan. Ada bangunan, ada jambatan, banyak-banyaklah benda. Ada model-model replika kan. Ada banyak bentuk. Antaranya kuboid. Ni antara yang popular kan. Bentuk kuboid. So kita boleh nampak banyak-banyak dah sekarang ni bentuk kuboid. Bentuk sfera. Sfera pun ada banyak dah sekarang ni. Kat Malaysia kita ada planetarium kan, bentuk dia tu sfera ke? Ataupun hemisfera, separuh daripada sfera tu kan. Yang ni banyak dekat masjid, kita boleh nampak. Itu planetarium, hemisfera. Hemisfera. Kita ada piramid. Bangunan ataupun binaan yang berbentuk piramid. Silinder. Bentuk silinder macam tu banyak kan. Antara semua-semua ni kan, dalam bentuk-bentuk yang kita belajar, ni ada juga di dalam buku teks kita kamu kena tahu antara semua-semua ni bentuk mana yang paling kukuh, paling kuat.
Okey, cikgu terus saja bagi jawapan dekat sini. Okey, silinder paling kuat. Kenapa Kerana dia boleh menahan rintangan angin. Sebab apa? Bila angin tiup bangunan tu, okey, angin tu akan ditolak ke tepi. Macam tu. Silinder. Okey, kalau kita ingat untuk tajuk darjah 6 ada tajuk geseran kan, bentuk aerodinamik. Di mana di depan dia bentuk macam bujur macam tu kan. So dia dapat menahan rintangan angin. Jadi dia lebih kuat. Okey. Tengok pula struktur binaan jambatan. Okey, kita ada nampak bentuk struktur yang melengkung. Melengkung dia melengkung ke atas, kan? Okey, ada juga yang ni kita panggil beam bridge. Okey, yang tadi arch bridge, yang ni beam bridge. Dan walaupun dia lurus macam tu, dia mesti akan ada penyokong yang menyokong dia supaya dia lebih kuat. Okey. Ada juga jambatan gantung kan, yang biasa kalau dekat Perlis ni kita ada jambatan gantung yang dekat denai larian kan. Kalau naik tu goyang-goyang je, rasa macam nak jatuh je kan. Yang tu. Alright. So ada banyak bentuk untuk binaan-binaan. So kita kena tahulah setiap bentuk-bentuk tersebut. Alright. Untuk eksperimen yang kedua, untuk menguji faktor kekuatan struktur binaan yang kedua, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 208. Dia bagi eksperimen yang kedua, penyataan masalah dia, bagaimanakah bentuk sesuatu struktur mempengaruhi kekuatan binaan. Bentuk struktur ni macam mana? Kita tengok gambar. Murid-murid ni dia kata, kita sudah dapat jawapan bahan yang lebih kuat. Nampak dah tadi, besi tadi dia guna kan. Tapi pada pendapat saya, bentuk struktur juga mempengaruhi kekuatan sesuatu binaan. Ini hipotesis. Hipotesis ni maksudnya satu kesimpulan awal yang kita tak nampak lagi. Kita kena jalankan eksperimen untuk kita pastikan, kenal pasti betul atau tidak. Okey. Dia kata, mari kita jalankan penyiasatan. Alright. Kita uji 3 struktur model jambatan yang berbeza. Gunakan kertas warna yang sama untuk membentuk bentuk-bentuk tersebut. Luas kertas warna, tinggi bongkah mesti malar supaya eksperimen itu adil. Bongkah kayu yang digunakan untuk membina struktur jambatan pun mesti sama saiz. Dia tak boleh ada yang kecil, ada yang besar. Nanti dia sengit pun semua, jadi benda tu tak adil kan. Lepas tu letakkan model jambatan tu dengan pemberat. Dia di sini dia gunakan shilling 20 sen. Kan? Alright. Dia letak dan dia tengok roboh ke tak. Berapa banyak shilling pemberat tu dapat ditampung oleh setiap struktur jambatan. Dan dia tengoklah yang mana yang dapat menampung paling banyak shilling. Of course lah itu yang paling kuat. Cikgu zoomkan susunan struktur model jambatan. Kalau kamu nampak di sini, bentuk jambatan sama. Straight aja kan. Tapi struktur di bawah tu. Sebenarnya struktur tu maksudnya yang penyokong dekat bawah tu. Yang pertama A tu, dia tak ada apa-apa penyokong kat bawah tu kan. Dia just straight macam tu saja ke atas. Manakala yang B pula, kita ada struktur melengkung di bawah dia. Manakala yang C ada struktur 3 segi atau segitiga. Alright. Buku teks muka surat 209 di sini. Baik. Cikgu ada buat video berdasarkan eksperimen ini. Jadi kita boleh tengok. Bagaimana? Struktur A. Yang ni struktur A yang tak ada apa-apa penyokong di bawah. Cikgu letakkan sebiji guli, dia dah runtuh, dia dah roboh. Struktur B yang melengkung pula, cikgu letakkan satu guli okey. 2 guli. 3 guli. 4 guli. 5 guli. Dekat sini 5 guli, dia roboh. Dia runtuh. Seterusnya struktur C yang segitiga kat bawah dia tu. 1, 2. 2 guli saja, dia runtuh atau roboh. So kita nampak kat sini. Cikgu harap kamu jelas dengan pemerhatian untuk eksperimen ini. Jadi kita boleh teruskan. Ni video ni nanti cikgu akan letakkan di dalam video channel YouTube cikgu untuk kamu buat ulang kaji untuk kamu tengok lagi sekali. Alright.
Cikgu sediakan ilustrasi. Okey, maklumat, data yang telah kita kumpul berdasarkan eksperimen tadi. Jadi kita ada jambatan A, jambatan B, jambatan C. Okey, jambatan A boleh menampung 1 biji guli, jambatan B boleh menampung 5 biji guli, manakala jambatan C boleh menampung 2 biji guli. Okey, nampak di sini? Bila dah kita memahami eksperimen, maka kita mencari pemboleh ubah. Daripada maklumat di sini, kita nampak pertama adalah tentang jambatan. Kedua adalah tentang biji-biji tu. Biji apa tadi? Biji guli kan? Okay? Alright. So, cuba cari sekejap yang mana PM, yang mana PB. Siapa nak cuba jawab? Boleh cuba jawab sekarang? Cikgu, yang PM ialah jenis struktur jambatan, yang Okey. B bilangan biji yang dapat ditampung. Apa dia? PB dia apa? PB dia bilangan biji yang Biji apa tadi? Cikgu guna biji apa? Biji bola ke? Biji guli ke? Biji batu ke? Guli. Guli. So kena sebut guli. Biji tu unit dia. Okay? So bilangan guli yang dapat ditampung. Benda tu lepas kita jalankan eksperimen baru kita dapat. Betul tak? Okay, bagus. Nice try. Okay. Cuma nak tengok PM sekejap. Apa dia PM tadi? Siapa boleh ulang PM? struktur binaan, struktur jambatan. Struktur jambatan. Okay, tambah satu lagi kat depan dia. Bentuk. Bentuk struktur jambatan. Okey, bagus. So, nampak di sini, paling mudah adalah kita kenal pasti PB dulu sebab kita nampak benda tu keputusan kan? Okey, tentang biji. Apa benda biji ni? Biji ni adalah unit tau. Okey, bilangan guli. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 tu adalah bilangan. So, bilangan guli yang dapat ditampung. Manakala yang berbeza daripada awal yang mempengaruhi keputusan eksperimen adalah tentang jambatan. Tapi apakah dia punya parameter dia? Okey. Alright, kita tengok. Pemboleh ubah dimanipulasi. Bentuk struktur jambatan. Bentuk kena ada bentuk dia. Sama ada bentuk tu melengkung ataupun bentuk tu segitiga kan? Ataupun tak ada apa-apa macam tu. Itu bentuk. Alright? Bentuk struktur jambatan. Pemboleh ubah bergerak balas. Sekali lagi tadi, bilangan guli yang dapat ditampung. Okey. Betul kan bilangan biji tadi tu tukar jadi bilangan guli. Okey. Dan apakah yang dimalarkan iaitu benda yang sama? Apa dia tadi yang kena sama? Siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Bagi Puma. Jenis gula. Jenis guli. Jenis guli, okey. Lagi? Jisim guli. Jisim guli, bagus. Jisim satu guli kena sama. Dia tak boleh ada yang guli yang 10 gram, ada yang guli 20 gram. Benda akan jadi tak adil kan? Okey, jisim guli betul lagi? Jisim sebiji guli. Itu lebih tepat. Lagi? Saiz guli. Okey bagus. Saiz guli. Lagi? Apa yang kena sama tentang jambatan tu? Ingat tak tadi ni? Dalam buku teks ada kan? Dalam dialog tu? Cuba tengok Jenis buku teks. struktur. Jenis struktur. Maksudnya dia menggunakan, kalau dia kata dia gunakan kayu, maka semua kayu. Okey, boleh terima? Yang di sini dia gunakan kertas. So, jenis kertas. So, betul lah tu. Okey, boleh terima. Lagi? Saiz apa? Saiz struktur. Okey, bagus. Dengan saiz bongkah, kayu yang digunakan untuk kita bina jambatan. Alright, di sini. Okey, saiz bongkah ataupun saiz struktur, good. Okey, ketebalan kertas tadi ni. Okey, dan juga jisim sebiji guli. Ni antara rumah dia. Sebab pemboleh ubah malar ni biasanya dia memang banyak lah. Okey, sebab
Dalam setiap eksperimen kita akan ambil satu saja PM. Dia tak boleh ada banyak PM tau. Dalam satu eksperimen dia mesti ada satu saja PM. So yang lain-lain yang mungkin atau boleh jadi PM dia automatik akan jadi malar. Okey, tu kita kena ingat. Baik, kita teruskan. Membuat pemerhatian, okey? Okey, tak jemu mataku memerhatikanmu. Cia. Okey, bagaimana kita nak membuat pemerhatian? Berdasarkan eksperimen yang kita jalankan tadi. Siapa nak cuba? Ayat tentang PM ke PB? Hello? PM ke PB? PB. PB. Okey, PB corak ke PB banding? PB banding. PB banding. PB corak ke PB banding? PB banding. PB banding. banding. Okey, PB banding. Kenapa Banding. PB banding? PB banding. Kenapa? Kenapa kena banding? Sebab dia punya corak dia tak sama. Corak memang tak sama. Sekarang ni ada berapa jabatan? 3. 3 jabatan. Dia dah labelkan kan? Jabatan A, jabatan B, jabatan C. Once kamu nampak saja jambatan tu dah dilabel, ada 3 jambatan yang berbeza, maka wajib kamu banding. So kita cuba sekejap. Kita lihat semula maklumat. Okey? Ayat tentang PB maksudnya kamu salin semula PB tu. Jisim, bukan jisim, bilangan guli yang dapat ditampung. Pilih. Nak cakap tentang A ke, B ke atau C. Jangan lupa banding. Okey. Siapa nak cuba? Bilangan guli yang dapat ditampung oleh jambatan C, jambatan B adalah lebih banyak berbanding jambatan A dan C. Okey. Siapa nama? Kokila Warshini. Okey, Roshini jawab. Okey, cikgu ulang balik jawapan Roshini Cikgu salah. Tak. Kokila Warshini. Oh, okey. Alright. Cikgu dengar bunyi sini-sini je. Okey lah Alright. Okey. Sini. Jawapan sini tadi, bilangan guli yang dapat ditampung oleh jambatan B paling banyak atau lebih banyak berbanding jambatan A dan C. Semua setuju tak jawapan sini? Setuju tak? Ada yang tak setuju? Semua setuju? Saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Apa jawapan kamu? Siapa yang berkata-kata tu? Jambatan B dapat menampung lebih banyak guli daripada jambatan A. Dan C. Okey? Kita ya. bandingkanlah. Kesianlah C kita tak sebut. Kita kan ada 3 jambatan kan? Okey? Jadi lebih baik kalau kita sebutkan semua. Jabatan A dan jabatan C. Jabatan A dan C pun dah cukup. Okey, sebenarnya jawapan sini dah betul tu. Okey, sama ada kamu gunakan perkataan lebih banyak ataupun paling banyak. Kalau kamu bagi jawapan, bilangan guli yang dapat ditampung oleh jambatan B paling banyak, titik. Jawapan tu dah memang dah boleh dapat markah dah. Sebab paling banyak adalah perbandingan keseluruhan. So kita tak perlu nak letak berbanding dah di belakang. Okey? Tapi kalau kita letak lebih banyak, so kita letaklah berbanding jambatan A dan C. Faham di sini? Okey, so cikgu bagi jawapan di sini. Bilangan guli yang dapat ditampung oleh jambatan B paling banyak. So perkataan yang terbaik untuk bilangan adalah banyak. Lawan dia sedikit ataupun paling kurang. Okey, semua jelas di sini? Jawapan sini betul, jawapan kamu pun betul yang tadi. Cuma kita nak bagi lengkap, kita tambahkan jambatan C. Boleh? Clear? Semua okey ni? Okey, kita teruskan pula. Lepas kita buat pemerhatian, kita nampak, okey, jabatan B boleh menampung paling banyak guli. Kan macam jawapan kamu tadi yang jawab tadi tu, kan? Betul lah tu, berbanding jabatan A dan C. Sekarang ni, kenapa? Kenapa ya? Jabatan B tu boleh tampung paling banyak guli? Kenapa? Apa sebabnya? Okey, ada siapa-siapa nak cuba? Kerana bentuk struktur.
Macam mana bentuk struktur dia? Kalau kita bagi jawapan macam tu tak lengkap tau. Bentuk struktur jambatan B adalah lebih kukuh berbanding jambatan yang lain. Okey, berbanding jambatan yang lain, kita boleh tukar kepada berbanding jambatan A dan C. Okey, clear yang tu? Okey, Okey. jawapan kamu bagus. Jawapan kamu betul. Okey, siapa Nama? Kokila Warshini Kokila Washini. Okey, dari mana Kokila Washini? dari Johor Bahru, Keluang. Oh, jauh datang. Okey, Johor Bahru. Okey. Alright, Kokila Roshini, jawapan dah betul. Bagus. Ada sesiapa lagi nak cuba? Mungkin ada ayat lain? Kenapa jambatan B dapat menampung paling banyak guli? Jenis struktur. Adakah Kestabilan. jawapan kamu lengkap? Macam mana jenis struktur dia? Bagi jawapan yang lengkap. Sebab kalau kita sekadar bagi tahu jenis struktur, jawapan kita tak lengkap tau. So masih belum dapat markah lagi. Okey, cuba. Siti Mas jawab ni bilangan guli yang dapat ditampung oleh jambatan B lebih kukuh. Okey, bilangan guli lebih banyak ataupun paling banyak. Sekarang ni inferen. Okey, kita dah masuk inferen dah. Ingat, jawapan terbaik adalah kita menggunakan topik. Jawapan tentang kuat ataupun kukuh. Dan kita kena banding. Okey, so cikgu dah bagi clue dah. Okey, kita boleh gunakan point ini. Macam jawapan Kokila Roshini tadi. Cikgu dah pandai sebut nama. Alright. Okey, siapa nak cuba? Inference. Kenapa jambatan B dapat menampung paling banyak guli? Ada yang nak cuba? Sebab kestabilan. Sayang, kita sedang bincang tentang kekuatan. Tak ada kaitan tentang kestabilan. Ni penting kita kenal pasti topik. Okay? Jangan keliru antara kekuatan dengan kestabilan. Kestabilan, dia punya kata kunci dia tumbang. Tahu, goyang-goyang-goyang tumbang. Kalau tumbang lebih cepat, dia kurang stabil. Perkataan stabil. Tapi yang ni menampung beban. Kenapa boleh tampung beban yang banyak? Sebab dia lebih apa? Jenis bahan yang berbeza. Jenis bahan yang berbeza terlalu umum. Apa yang berbeza tu? Cuba. Gunakan perkataan kuat. Sebenarnya inference sama macam tadi tu. Ingat tak eksperimen yang pertama? Jenis sekarang bahan kita yang gunakan jabatan. yang digunakan untuk membina adalah lebih Ulang. jenis bahan yang digunakan untuk membina jambatan jambatan B adalah lebih kuat. Bahan ke? Bahan sama tau. Kita guna kertas tadi ni. Bukan tentang bahan. Dia tentang apa? Tengok balik PM. Kerana Struktur yang berbeza. Struktur berbeza umum. Bila umum tak boleh. Cepat satu lagi. kerana kekuatan bentuk struktur. Kena banding. Poin dah ada. Tapi tiada perbandingan, tiada markah. Okey, cuba lengkapkan ayat. Kita cakap tentang pemerhatian tentang B kan? So cakaplah kerana struktur jambatan B, apa? Sambung. Lebih kuat. Okey. Tolong bagi ayat yang lengkap. Siapa tu? Nama? Kerana jambatan B lebih kuat daripada jambatan A dan C. Okey, good. Siapa tu namanya? Syahmi Syahmi. Dari mana Syahmi? daripada Kulim. Kulim. Kulim Kedah. Ya. Okey. Macam mana PKPB di sana? Okey ke? Bosan duduk rumah. Tak apa. Bosan tu kita boleh isi dengan macam-macam Kamu boleh tanam pokok. Okey, kamu boleh tolong mak ayah, sapu sampah apa semua, banyak benda boleh buat. Okey, walaupun tak boleh keluar. Okey, just stay at home, be safe. Alright. Okey, Syahmi, jawapan betul. Bagus. Okey, so kita terus tengoklah Point dia kuat atau kukuh.
Jadi kita gunakan balik point tu. Jangan lupa banding. Okey, jawapan pertama, kerana jambatan B paling kuat. Titik. Okey. Kerana struktur jambatan B lebih kuat berbanding A dan C. Titik. Betul. Okey. Atau mungkin ada yang memberi jawapan tentang bentuk. Apa yang kita nampak, bentuk jambatan B, struktur dia melengkung kat bawah kan? Jadi kita letakkan kerana jambatan B mempunyai struktur berbentuk melengkung. Tapi dekat sini tak lengkap. Ada siapa-siapa boleh tolong cikgu untuk lengkapkan ayat? Siapa nak cuba? Kerana struktur jambatan B mempunyai struktur berbentuk melengkung. Tolong sambung. Yang lebih kuat daripada jambatan A dan C. Okey, itu betul lah. Itu tentang kuat. Okey, kalau kita gunakan berbentuk melengkung, berbanding jambatan A dan C. Okey, clear kat sini Alright. Okey, kita teruskan sebab takut overrun. Memang dah overrun dah ni. Tapi sebab kesilapan teknikal tadi, cikgu nak teruskan juga. Cikgu tak kira. Bagaimana kita membuat kesimpulan? Okey, sekali lagi diulang. Saya memang kacak bergaya. Semua setuju tak? Ada bantahan? Habis handsome dia posing. Okey, bagaimana membuat kesimpulan? Ingat, PM, bentuk struktur jambatan. Kita tak boleh buat semakin bertambah bentuk struktur. Tak sesuai. Okey, kita tak boleh buat jika bentuk struktur jambatan semakin bertambah. Tak sesuai. Jadi tolong ingat balik, recall balik cara jawab yang cikgu bagi tadi. Tujuan eksperimen adalah untuk memastikan bentuk struktur mana yang paling kuat. So selepas kita membuat pemerhatian, kita dah buat inferen, dah jalankan eksperimen, kita buat kesimpulan. Jadi apa kesimpulan yang kamu dapat di sini? Sekali lagi Cikgu, kita akan buat kesimpulan berbentuk fakta. Jika jambatan melengkung, maka bilangan guli yang dapat ditampung adalah lebih banyak daripada struktur yang lain. Okey, siapa nama? Kokila Roshini lagi ke? Ya. Okey, bagus. Alright. Baik. Bagus. Itu salah satu jawapan yang diterima. Jika struktur jambatan melengkung, maka bilangan guli yang dapat ditampung lebih banyak. Okey, bagus. Jawapan betul. Ada lagi? Ada yang nak cuba jawab soalan kesimpulan yang berbentuk pemerhatian macam cikgu bagi sebelum ni? Siapa lagi nak cuba? Cakap tentang siapa paling kuat? Okey. Teruskan ya. Di sini. Struktur model jabatan berbentuk melengkung paling kuat. Kerana dapat menampung bilangan guli paling banyak. Okey. Take note di sini Tolong ingat. Ni salah satu jawapan. Okey. Kalau kamu nak jawab macam Kokila Roshini, betul juga. Jika bentuk struktur model jambatan melengkung, maka bilangan guli yang dapat ditampung lebih banyak. Titik. Okey, bagus. Okey, ini pun salah satu cara Kamu boleh catat. Okey, kamu boleh ingat. Okey, kita teruskan. Baik. Rumusan pembelajaran. Habis dah untuk topik, subtopik kekuatan bahan ataupun kekuatan binaan. So, rumusan recall balik. Okey, kita ada pelbagai jenis bahan yang kita gunakan untuk membina sesuatu binaan. Antaranya besi, kayu, plastik, konkrit dan kaca. Okey. Seterusnya, yang paling kuat adalah gabungan bahan besi dan konkrit. Alright. Seterusnya, kita ada dua faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan. Okey, yang pertama adalah jenis bahan dan yang kedua adalah bentuk binaan ataupun bentuk struktur binaan. Okey, ini kena ingat. Untuk mencapai TP1 dan TP2, maka inilah yang perlu kamu kuasai. Dekat YouTube ada, dekat Facebook ada. Alright. Untuk kamu ambil dia punya link tu. Okey. Makluman kepada pemenang-pemenang kuis yang sebelum-sebelum ni untuk program tuition online Perlis Mengaji. Okey, hadiah dah ada sebenarnya. Cuma masa yang mencemburui untuk cikgu pergi post. So, tunggu InsyaAllah dalam minggu ni cikgu usahakan untuk post. Untuk pemenang tempat pertama dengan ketiga, sila tunggu. Okey, so sekian saja untuk cikgu, daripada cikgu untuk kali ni. Sebarang kesilapan,
kekurangan datang daripada cikgu. Cikgu minta maaf. Okay, insyaAllah ada rezeki. Okay, jodoh yang panjang. Okay, insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk slot yang seterusnya. All the best untuk kamu. Okay, stay at home. Okay, stay safe. Okay, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Okay, bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Assalamualaikum.